Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan bincangkan topik yang paling ringkas dalam financial analysis subject. Okey, so chapter 4 ni risk and return relationship. Okay, let's look at the definition of risk and return. Apa yang dimaksudkan dengan risiko dan juga pulangan. Okay, so basically, risk is the potential of unexpected events to occur. Okay, risiko adalah kebarangkalian sesuatu yang kita tak jangka akan berlaku. Okay, itu risiko. Okay, yang kita tak expect. Okay, return is the rewards that we expect to get from the investment. Okay, pulangan pula adalah ganjaran yang kita harapkan, kita expect, iaitu kita estimate akan dapat daripada pelaburan yang kita buat. Okay, itu adalah return. So dalam investment kita ada risiko dan ada juga pulangan. So tidak ada satu pelaburan yang menjanjikan pulangan semata-mata tanpa ada risiko. Okay? So apakah hubung kait antara risiko dan pulangan? Okay, let's look at the relationship between risk and return. Okay, bagi yang masih tak tahu kita kat mana, you turn to page 48 dalam manual page 48. Okay, so now we are looking at the relationship between risk and return. Okay, risk tadi kita kata potential of unexpected events to occur kan. Okay, let's look at the relationship. Pertama sekali kita tengok dari aspek investment. Okay, risk is the probability of not realize the expected return when making an investment. Okay, dalam pelaburan, risk adalah kebarangkalian kita tidak mendapat pulangan yang kita jangkakan dalam pelaburan. Okay, yang kedua, setiap investment, every investment has a potential variability in expected returns. Okay, keuntungan yang ataupun pulangan yang kita jangkakan tu dia ada potensi untuk berbeza-beza. Maksudnya dari segi percentage of return. Okay, so benda-benda tu pulangan tu dia boleh menjadi berbeza-beza untuk setiap pelaburan. Okay, setiap pelaburan mungkin membawa return yang berbeza. Okay, so the bigger the chances that actual outcomes may differ from the expected, the greater the risk. Okay, kalau kebarangkalian ataupun peluang untuk mendapatkan return yang kita harapkan tu adalah berbeza dengan apa yang kita dapat. Okay, faham tak? Maksudnya macam ni, kalau peluang untuk kita dapatkan expected return tu sangat berbeza ataupun jauh berbeza dengan apa yang kita sebenarnya akan dapat, yang sebenar kita dapat, itu adalah risiko yang besar. Okay, semakin jauh apa yang kita harapkan dengan yang kita dapat, semakin besarlah risiko tersebut. Okay, bila benda yang kita expect tu terlalu tersasar. Okay, tersasar jauh daripada apa yang kita harapkan. Kita expect dapat return 10%. Suddenly kita hanya dapat 5%. So gap yang banyak tu menggambarkan risiko dia. Lagi banyak contohnya 10% tapi dapat 3%. Lagi besarlah risikonya. Okay, so kita boleh beri kesimpulan yang mana risk and return ni, risiko dan pulangan ni mempunyai hubung kait yang positif, positive relationship, meaning that the higher the risk, we expect to get the higher return. Okay,
Kalau low risk, kita expect to get low return. Okay, boleh? Okay, maksudnya kalau lagi tinggi risiko sesuatu pelaburan tu, dia punya expected return tu ataupun pulangan yang kita harapkan tu akan menjadi lebih besar. Okay, kalau semakin kecil risiko, maka pulangan juga kita expect menjadi semakin kecil. Alright, I hope you understand lah positive relationship ni. Okay, meaning that kalau low risk, low return, high risk, high return. Alright. So you boleh tengok dekat picture ni ada explanation on what? Explanation on the relationship lah. Okay. So what are the difference between risk and uncertainty? Okay. Dia macam nak sama kan. Risk ni kita refer kepada probability of outcomes that can be estimated. Maksudnya kebarangkalian sesuatu untuk berlaku yang kita boleh calculate, yang kita boleh estimate lah. Okay, kita boleh estimate. Tetapi uncertainty ni adalah probability sesuatu kebarangkalian sesuatu yang akan berlaku tu kita tak boleh nak calculate. Okay, kita tak boleh nak calculate. Okay, so before we move to calculation part, okay, ada benda yang you kena tahu, iaitu three categories of risk preference investors. So when we talk about investment, siapa yang buat investment? Orang kan. So orang yang buat investment tu kita panggil dia investors. So investors ni dia mereka ni memanglah membuat pelaburan, tetapi setiap pelabur tu dia bukan semuanya sama objektif. Okay, dan mereka ni karakter ataupun ciri-ciri mereka pun ada perbezaan. Jadi nak kenal nak kenal pelabur tu adalah pelabur yang macam mana, investors yang macam mana, ada 3 kategoris. Okey, yang pertama adalah risk averse. Okay, risk averse investors ni adalah investor who demands a higher expected return bearing a higher risk. Maksudnya risk averse ni dia konservatif punya investor. Mereka ni akan demands ataupun menuntut pulangan yang tinggi atas risiko yang tinggi yang mereka ambil. Okay, so dia nak pulangan yang setimpal. Kalau dia ambil risiko yang tinggi, maka pulangan yang diharapkan juga perlu tinggi. Itu risk averse investor. Okay, yang kedua, risk indifferent investor. Okay, risk indifferent investor ni juga dikenali sebagai risk neutral. Okay, dia neutral. Untuk investor yang fall under this category, require no change in return for an increase in risk assumed. Maksudnya dia ni dia ambil risiko tinggi ataupun rendah, dia tak kisah, dia tidak ada demand. Maksudnya apa yang dia dapat tu, itulah dia require no change in return. Walaupun risiko dah bertambah, expected return dia remain sama pun tak apa. Itu risk indifferent. Kira macam yang jenis tak kisah lah. Okay. Yang ketiga adalah risk seeking investor. Risk seeking investor ni adalah risk lover. Dia sangat sukakan risiko. Okay. This type of investor accept decrease in return for an increase in risk. Oleh kerana dia sangat sukakan risiko, they are willing to take higher amount of risk even though the return is reduced. Walaupun return dia berkurangan, tetapi oleh kerana dia ni sangat sukakan risiko, sukakan kita panggil dia adalah risk
seeking, dia seek for the risk. Jadi walaupun return tu tak apa panggil tak tinggi, ataupun kemungkinan return tu menurun, tetapi dia tetap accept investment tu sebab kan risiko tu. Okay, dia tak kisah return menurun, tapi dia willing to take the higher risk tu. Okay, saya harap you faham lah yang ni. Okay, 3 types of investor. Normally untuk 3 categories of risk preference investors ni kadang-kadang soalan pernah juga tanyalah. Okay, sama ada direct ataupun indirectly. So I hope you understand lah. Okay, next, types of risk. Okay, untuk risiko tadi yang kita discuss tadi, risk ni dia ada 2 jenis. Okay, there are 2 types of risk, diversified and non-diversified. Ataupun nama lain bagi diversified risk ni, kita panggil dia unsystematic ataupun specific risk. Okay, so yang kedua adalah non-diversified, systematic or market risk. Okay, under diversified, unsystematic and specific risk, it refers to risk that specific to particular security and can be eliminated through diversification, meaning that you can reduce the risk through diversification. You diversify your portfolio of investment. Meaning that, pernah dengar tak? Don't put your egg in one basket. Okay? Kenapa kita tak boleh put your eggs in one basket? Okay? Telur kalau kita letak dalam bakul, okay, satu bakul semuanya, let's say terjatuh, so habis ke semuanya sekali, betul? So that's why kita kena diversify. Kita kena diversify kita punya investment. Okay, so this type of risk is specific. It doesn't happen to all business. Okay, example of diversified ataupun kita panggil unsystematic ataupun kita panggil specific risk. Example include the unexpected death of the company's president, the lawsuit due to defect products sold by the company, or success or failure in getting contract. Okay, so all this example ni adalah risiko yang berlaku terhadap satu-satu company, bukan semua company. Okay, contoh yang saya boleh bagi lagi ialah contohnya pekerja, okay, laborers in one company buat strike, okay, mogok, okay, labor strike, tak nak kerja, okay, mungkin tak puas hati dengan management ke apa, so it will affect the production, okay, dia akan affect production of the company. Bila pekerja tidak bekerja, maka production akan tergendala, okay, output tak ada. Okay, bila output tak ada, tak adalah jualan. Sales akan menurun. Bila sales menurun, maka perniagaan sesuatu company tu akan terjejas. Tak ada profit. Okay, bila tak ada sales, tak adalah keuntungan. Jadi, benda ni adalah risiko. So, this particular risk only happen to that particular company. Okay, company yang mana pekerjanya mogok. Tapi dia tidak akan effect company-company lain. Contoh, company yang mogok tu company A yang produce katalah hand sanitizer. Okay, hand sanitizer. So, pekerja mogok, bila pekerja mogok tak dapat keluarkan hand sanitizer, so company tak dapat jual, maka keuntungan tu berkurangan. Tetapi adakah syarikat lain yang keluarkan barang yang sama akan mengalami kerugian seperti syarikat A? Tidak kan? Sebab labor strike tu, mogok tu hanya berlaku di company tu, iaitu syarikat A sahaja. Maka syarikat-syarikat lain yang membuat produk yang sama tidak terjejas.
Sebab tu kita panggil dia sebagai diversified risk ataupun unsystematic risk ataupun specific risk. Okey? Boleh? Okey, sebab dia hanya spesifik kepada company tertentu sahaja. Dia berbeza dengan non-diversified ataupun systematic ataupun market risk. Okey, this type of risk ni, risk yang kedua ni adalah caused by events that affect the stock market as a whole and it cannot be eliminated by diversification. Okey, mungkin you all masih tertanya-tanya apa maksud diversification. Okay, diversification ni ialah you mempelbagaikan you punya pelaburan. Okay, contoh you ada duit 10,000. So you 10,000 tu you mungkin letak 2,000 dekat ASB, mungkin 2,000 lagi kat tabung haji, and the remaining mungkin you laburkan dekat stock market. Okay, you main saham ke apa ke. Okay, let's say, okay, bila you pelbagaikan you punya pelaburan, okay, let's say salah satu pelaburan yang you buat tu tidak menguntungkan, jatuh rugi lah. Okay, contohlah tadi you dah invest 2,000 kat ASB, 2,000 dekat tabung haji, and tinggal lagi another 6,000 kan. Katalah you rugi dekat pelaburan you dekat ataupun okay, dekat stock market tu you laburkan pula dekat banyak kaunter, bukan kat satu syarikat je. Mungkin you laburkan dekat syarikat Nestle, Telekom, okay, ataupun satu lagi mungkin you laburkan dekat AirAsia. Okay, contoh Okay, so kalau berlaku sesuatu, contohnya salah satu tempat yang you laburkan tu mengalami kerugian, okay, you tidak dapat pulangan yang sepatutnya, maka you punya pulangan tu, yang mana yang rugi tu boleh ditampung oleh pelaburan-pelaburan lain yang menguntungkan. Okey, katalah tabung haji tu okay, you melabur kat tabung haji, suddenly that particular company ataupun tabung haji tu dia announce dividen yang sangat rendah ataupun tak ada dividen langsung, maka you dah rugi kat situ. Tetapi pelaburan-pelaburan lain memberi keuntungan. So that's jadi pelaburan yang tempat lain yang you laburkan tu boleh menampung kerugian yang you tanggung dekat tabung haji tadi. Okay? So itu maksud diversify. Okay? Bila berlaku kerugian di satu tempat, maka pelaburan-pelaburan yang menguntungkan kat tempat lain tu boleh menampung kerugian yang you alami. Okay? That's why kita perlu ada diversification. Okay? Okay, itu diversification. Tapi ini hanya boleh dilakukan jika you mengalami, kita panggil diversified, unsystematic ataupun specific risk tadi. Yang pertama tadi. Okay? Itu yang pertama tadi. Tetapi untuk yang kedua ni, non-diversified ni, maksudnya you cannot eliminate the risk. Okay? That particular risk, you cannot eliminated through diversification. Maksudnya diversification tidak membantu untuk hapuskan risiko tersebut. Okey? Okay, contoh tadi apa maksud non-diversified tadi ialah disebabkan oleh sesuatu event ataupun suatu perkara yang berlaku tu yang efek semua stock market ataupun semua industri ataupun semua company. Contoh paling jelas adalah sekarang ni kita mengalami semua negara di seluruh dunia mengalami ancaman COVID-19. Okey, bila berlakunya pandemik seperti COVID-19 ni, semua company diarahkan untuk tutup ataupun hentikan operasi mereka. Okey, bila semua sekali diarahkan tutup ataupun diarahkan berhenti beroperasi, maka
maka semua sekali company akan mengalami kerugian. Okay, all the companies will face the same difficulties. Okay, bila semua mengalami kerugian, maka kita laburlah, kita investlah dekat mana-mana company pun, we are going to face the same situation. Kalau company A rugi, company B pun rugi, company C pun rugi. Jadi benda tu kita tak boleh hapuskan melalui diversification. Okay, we cannot eliminate it but through diversification sebab dia systematic, semua sekali kena. Okay, another example is including war, kalau berlakunya peperangan, okay, recession, economic recession, semua akan terjejas. Semua akan terjejas. Semua industri. Okay. So I hope yang ni settle. Okay, let's move to another subtopic. Hold on. Okay, turn to next page. Okay, what are the methods available to reduce the risk? Okay, basically, in order for you to reduce the risk, one thing is you take up insurance policies to protect against the risk. Okay, insurance policy. Okay, tapi kalau dalam case non-diversified, mungkin tak boleh, kita tak boleh take this method as a kita punya apa panggil cara untuk reduce the risk. Sebab as far as I know, insurance ni bukan untuk natural disaster ataupun benda yang tidak boleh dikawal. Okay, sebab macam wabak penyakit ataupun peperangan ataupun apa saja yang menjejaskan semua adalah sesuatu yang kita tidak boleh kawal. Okay, macam yang non-diversified risk tadi tu adalah sesuatu yang beyond our control, which is we cannot control lah. Okay, yang kedua adalah reduce the volatility. Okay, reduce the volatility of sales and fixed costs. Okay, and you buat adjustment lah dari segi sales dan juga you punya fixed cost. Okay, itu antara cara untuk reduce your risk. And then diversify the asset portfolios. Ini adalah penyelesaian untuk diversified risk tadi. Okay, ataupun kita panggil dia unsystematic risk ataupun kita panggil dia tadi specific risk. Okay, so itu sahaja untuk teori part. Okay, now kita nak masuk dekat calculation. Okay, tadi I ada mention yang risk ni adalah probability of outcomes. Okay, apa dia ni? Probability of outcome that we can estimate ataupun can be estimated. Okay, meaning that risk ni can be calculated. Kita boleh kira lah. Maksudnya kita boleh estimate dia punya risk ni besar ke kecil ke. Okay, so the tools to measure the risk is kita use the statistical indicators. You belajar dalam statistik, ada tools yang you belajar. You pernah dengar expected returns, variance, standard deviation, semua tu you dah belajar dalam statistik kan. So that tools yang kita belajar tu sebenarnya kita boleh gunakan untuk measure the risk. Okay, the statistical indicators used to measure the risk are standard deviation and coefficient of variation. So kalau nak tengok risiko tu besar ke kecil ke ataupun tinggi ataupun rendah, kita refer kepada dua benda yang utama ni, iaitu standard deviation dan juga coefficient of variation. Ini indikator utama. Okay, a high or low standard deviation or coefficient of variation is associated with the high or low risk.
Okay, so that's why tools ni kita gunakan. But you need to remember, before you can derive the figure ataupun amount of standard deviation and coefficient of variation, first thing first is you have to calculate the expected returns and variance. Expected return and variance. Sebab these two things will help you to get the right figure or amount for standard deviation and coefficient of variation. Jadi, in short, kita ada 4 benda yang kita ada 4 formula lah ataupun 4 perkara yang you kena kira, okay, untuk dapatkan maklumat tentang risiko ni, okay. So formula ni I think you dah familiar, okay. For expected return ni, summation of probability summation of probability times with returns. Okay, you kena dapatkan berapa probability untuk setiap projek, okay, dan darabkan dengan returns yang dibagi, expected returns expected return pula. Dia akan bagi returns lah kat you. Okay, untuk cari expected return ni, you ambil probability, total probability darab dengan you darabkan probability darab dengan returns dan you jumlahkan dia. Okay, total up. So, you akan dapat expected return. Variance adalah sama dengan expected return, cuma tak sama, variance adalah summation of probability times with returns minus expected return to the power of 2. Okay, and standard deviation is the square root of variance. Lastly, coefficient of variation is standard deviation divided by expected return. Alright. Let's move to the example. Okay, you tengok example ni. Dia bagi cash flow. The cash flows of 2 projects under 3 economic conditions are as follows. Dia bagi 3 economic conditions. Okay, ada probability dan juga 2 projek dia bagi. Projek Azia and Beza. Dia bagi returns for projek Azia and returns for projek Beza. Okay, so let's look at the probability given. Okay, during good condition, the probability of getting returns adalah 35%. Okay, untuk average condition 40%. Okay, bad or worst condition, probability returns probability to get the returns is 25%. Okay, so you tengok pula returns yang dibagi tu. Okay, untuk projek Azia berapa? 45,000 during good condition, 18,000 average condition. During bad condition, returns for project Azia is 7,000 ringgit. Okay. Okay, meanwhile for returns for project Beza during good condition is 55,000 ringgit. Average is RM 25,000 and bad condition 3,000 ringgit. Okay, so this question asking you to find the expected return, variance, standard deviation and coefficient of variation. Yang ni kita boleh expect lah. Memang soalan akan tanya, kebanyakannya akan tanya keempat-empatnya sekali. Okay, ataupun ada certain question ask you to find up to calculate up to standard deviation. Tapi most of the question will ask all the four items ni lah. Okay, and lastly they will ask which project should be taken and why. Okay, yang which project should be taken and why ni you kena faham betul-betul lah kenapa kita kira expected return, variance, standard deviation and coefficient of variation. Kita kira tu untuk measure risk kan. So kita kena buat decision based on the risk
Okay, bukan based on the return. Kalau risk, kita akan pilih logically speaking, we will choose investments that have low risk. Betul tak? Okay, low risk. So now let's look at the answer. Okay, first you have to calculate the expected return. So let's look at the expected return untuk projek Azia and projek Beza. Since kita ada 2 projek, so you have to calculate for each project expected return for projek Azia and also projek Beza. Okay, formula to calculate the expected return is probability times with return. Okay, probability, the summation of probability times with return. Okay, summation of probability times return. Jadi first of all, before you total up, you have to calculate each return dulu. Okay, tadi probability tadi, tengok probability given during good condition is 35%. So 35% times with 45,000. Okay, yang pertama. Okay, yang kedua, you can calculate probability during average condition, which is 40%. So 40% times with second return for project Azia, which is 18,000 ringgit. Okay, boleh? Tadi kita ambil 35% times with 45,000. So you will get 15,750 ringgit. Okay, yang kedua tadi 40%. Okay, 40% tadi, 40% tu untuk average tadi ni. Okay, 40% darabkan dengan 18,000. So you will get 7,000. You will get 7,200. Boleh? Yang tu yang kedua. Yang ketiga, 25%. Okay, 25% tu you punya probability during bad condition. Okay, 25% tu. Darabkan dengan 7,000. 7,000 tu returns for project Azia during bad condition. So you will get 1,750 ringgit. So once you dah dapat ketiga-tiga jumlah probability darab dengan return, you akan totalkan yang summation tadi kan? Summation. Okay, summation of all this kan? All these three, you akan dapat, you totalkan, you akan dapat 24,700 ringgit expected return for project Azia. Okay, the second one, the same process. Okay, you use the same probability. Sebab probability dia hanya bagi satu. Melainkan dia bagi for each project. Okay, since dia bagi only one probability, so you use that probability for both project. To calculate expected return for both project. Unless the question given to you probabilities for each project, you ambil lah probability untuk project Azia berapa, probability untuk project Beza berapa. Tapi sekarang ni dia menggunakan hanya satu probability sebab dia hanya bagi satu probability. Okay, so you use the same one. Okay, probability during good condition for project. Okay, probability for good condition is 35%. So 35%, you tengok 35% darab dengan, you akan darabkan dengan the first return for project Beza ni kan, return ni during good condition ni 35% darab dengan 55,000 ringgit. Okay, so 35% darab dengan 55,000 ringgit, you will get ni 19,250 ringgit. Alright. Okay, next kita tengok pula yang kedua. Yang kedua adalah probability dia adalah 40%. So 40% ni darab dengan return for project Beza yang kedua juga, iaitu
25,000 ni. Okay, 25,000. So 40% times with 25,000, you akan dapat berapa? You akan dapat 10,000. Alright. Okay, tengok yang ketiga pula. Yang ketiga adalah probability 25%. Okay, returns for project Beza adalah RM3,000. So 25% times with 3,000, you will get how much? You will get RM750. Okay. So once you dah dapat semua figure ni, probability times return untuk ketiga-tiga condition, you akan total up untuk dapatkan expected return. So under this case, the expected return dia adalah 30,000. You darabkan semua sekali ni. Okay. Boleh? Yang projek Azia tadi, ini dia punya total dia. Submission dia ialah 24,700. So settle untuk expected return. Now we move to variance. For variance, for variance, the formula is probability times with return minus expected return to the power of 2. Okay, to the power of 2. Ni, to the power of 2 kat sini. Ada kuasa 2 kat sini, kat formula ni sepatutnya. So, you dah ada probability, kan? Okay, you tahu returns for each project. Dan you tahu juga expected return, you dah kira tadi. So, you just masukkan dalam formula. Okay, you tengok. Mula-mula kita start dengan good condition dulu. For project Azia. Okay, bila good condition, probability dia adalah 35%. So, 35%. Ni, 35% times with returns minus expected return. So, return ni, 45,000 ni kita dapatkan daripada jadual asal tadi. Dalam soalan. Okay, dia bagi. Jadual asal tadi dia bagi kan. Ni dia bagi kan. Dia ada bagi 45,000. Yang ini. Ini return dia. So return ni you akan tolak dengan expected return. Expected return yang kita dapat for project Azia, which is RM24,700. So sebelum kita darab dengan 35% tu, kita kena selesaikan dalam kurungan dulu. Okay, returns tadi 45,000 minus RM24,700 ni, you kuasakan 2 dulu. Okay, dapat berapa? Okay, that amount yang you dapat tu, you darabkan dengan 35%. So, you will get total, you will get variance. Bukan variance ni, belum lagi variance. You akan dapat yang untuk yang pertama ni, figure dia ialah, figure dia yang pertama adalah 144,000. Oh, sorry. 144,231,500. Am I right? Yang ni kan? Okay. Sama juga yang kedua, you darabkan, sebelum you darab, you tolakkan dulu probable returns minus expected return. Okay, untuk projek Azia tu, return dia adalah 18,000. So, 18,000 minus with expected return yang kita dapat tadi, RM24,700 to the power of 2. Dan darab dengan probability of 40%. Okay. So, you will get 17,956,000. Okay. Yang kedua. Yang ketiga pun sama juga. Ambil, sebelum you darab, you settlekan dulu dalam kurungan. Okay, returns for project Azia during bad condition is
7,000. So this 7,000 minus with expected return. Okay, 24,700 ringgit. Okay, kalau you minus kalau you tengok 7,000, okay. You tengok 7,000 minus dengan 24,700 ni, you akan dapat negative amount kan. Okay, it doesn't matter. Sebab nanti you nak kuasa 2 kan dia. Okay, bila you kuasakan 2, you akan dapat positive amount balik. Okay. Then you darabkan dengan 25%. Bila you dah darabkan dengan 20, baru you darabkan dengan 25% ni. Okay. So bila dah darab dengan 25%, you akan dapat 78,332 ringgit. Sorry, 78,322,500 ringgit. Okay. So once you dah dapat ketiga-tiganya sekali, you totalkan semuanya. So you akan dapatlah variance untuk projek Azia, which is 240,510,000 ringgit. Okay, ni dalam RM. Okay, untuk projek Beza pun sama. Okay, jadi you hanya gunakan balik information yang ada. Okay, probability is given in the question. Returns also given in the question. Okay. Tapi amount ni, 30,000 ni kita dapat dekat mana? Kita dapat hasil kita kira tadi dekat expected return ni. Okay. 30,000 tu. So, untuk kira satu-satu tu, semua guna expected return yang sama lah untuk projek Beza. 30,000. Okay. Once you dah dapat untuk each of this, so you totalkan, you akan dapat variance for projek Beza 411 million ringgit. Okay, boleh? Okay, good. Let's move to standard deviation. Standard deviation ni senang saja. Apa yang you dapat dekat variance tadi, you punca kuasakan dia. Okay, you punca kuasakan dia balik. Yang ni, okay, you punca kuasakan. Okay, square root of 250,510,000. Okay, so you will get standard deviation of 15,508 ringgit. Okay, next projek Beza, you ambil variance yang you dapat tadi. Okay, so kita square rootkan dia. Square root of 411 million ringgit tadi. So you will get the answer of standard deviation for projek Beza 20,273 ringgit. Okay, next, coefficient of variation. Coefficient of variation ni pun tak susah bila you dah ada information on expected return and variance. Okay, for coefficient of variation, okay, coefficient of variation for projek Azia, you use standard deviation divided by, okay, standard deviation divided by your expected return. Okay, ini adalah you punya standard deviation. Okay, you akan bahagikan dengan expected return you. Yang ni pun sama. Okay, so yang untuk Beza pun sama. So kita tengok projek Azia tu, standard deviation is 15,508 ringgit divided by expected return 24,700. So you will get the answer of 0.63 times. Okay, measurement kat sini adalah dalam times. Remember, untuk coefficient of variation we use times. Okay, yang lain RM sebab dalam soalan dia bagi RM. Ni dalam RM, this one also dalam RM, this one also in RM. Cuma yang ini kita guna times. Okay, untuk coefficient of variation kita guna times. Okay, so untuk Beza pun sama. Beza standard deviation of 20,273 ringgit divided by the expected return 30,000.
So the answer will be 0.68 times. Okay. Now, okay, the final question, which project should be taken and why? So, you have to make a decision lah kat sini. Okay. As a financial manager, tugas ialah untuk buat decision. So, projek mana yang you nak pilih? Kita ingat, kita akan tengok dekat risk, bukan tengok dekat return sebab kita gunakan tools ni untuk measure risk. So, apa tadi? Dua alat yang kita gunakan untuk measure risk, which are standard deviation and coefficient of variation. So, you compare standard deviation dengan coefficient of variation between both project. You tengok projek Azia dengan projek Beza. Okay, tengok standard deviation untuk projek Azia. Untuk projek Azia, you dapat 15,508. Untuk projek Beza, 20,273. So, yang mana lagi rendah? Kenapa kita pilih yang rendah? Sebab ini adalah risiko. So, kalau tengok kat sini, projek Azia lah kan? Okay, projek Azia yang lagi rendah risikonya. Ni projek Azia ni lagi rendah risiko dia. Okay. So, satu kat standard deviation. Kita tengok pula coefficient of variation. Coefficient of variation kita compare. Projek Azia 0.63 times. Projek Beza 0.68 times. Again, projek Azia yang paling rendah. So, it's obvious lah which project to be chosen. Of course, based on the calculation, we choose project Azia. Okay, project Azia should be chosen because less risky. Sebab soalan dia tanya why. So, you kena bagi tahu less risky and since it has lower standard deviation and coefficient of variation. Kena bagi tahu ni, lower standard deviation and coefficient of variation. Okay. Sometimes it happen dalam soalan, dalam jawapan you, standard deviation, katalah bila you compare standard deviation between project A dengan project B. Okay, project A standard deviation dia lagi rendah daripada project B. Tetapi when it comes to coefficient of variation, project B lagi rendah daripada project A. Okay, bila berlaku sesuatu yang berlawanan macam ni, you nak pilih yang mana untuk buat decision? Okay, saya advise you to look at the coefficient of variation. Utamakan coefficient of variation in your decision. Always take coefficient of variation. Kalau berlaku result yang berlawanan macam ni. Okay. So, always always put your priority on coefficient of variation. Tengok coefficient of variation. Yang mana lagi rendah. Okay. So, you pilih based on coefficient of variation. Okay, good. Next. Okay, kita tengok example 2. Example 2 ni, dia berbeza dengan example 1 tadi. Apa yang beza dia? Okay, dia still ada condition, 3 condition. Okay, condition tetap sama. Condition ada recession, normal and boom. Okay, sebenarnya lebih kurang lah. Dia, boom tu macam good lah. Okay, normal is like average. Recession is bad. Okay. Tapi kat sini, dia bagi, okay, ada dua investment kat sini. Investment XOXO and investment YOYO. So, still, you kena compare lah between investment XOXO dengan investment YOYO. Dia bagi, tengok kat situ, dia, selain daripada returns for each project, for each investment, okay, this question also provide you information on probability. Dia bagi probability for each project. Okay, tengok. Investment SOSO ada dia punya probability dan investment YOYO pun dia ada probability. Okay, berbeza dengan soalan yang example pertama tadi, dia hanya bagi satu probability. Kalau dia bagi satu probability, maksudnya you use the same probability to calculate your expected return and variance. Tapi kat sini, since dia bagi probability untuk setiap projek, maka you kena guna probability yang probability masing-masing lah. Alright. So, kat sini dia bagi probability ni, dia dah bagi dalam decimal. Okay. Ada dia bagi dalam percentage. Okay. Dan returns ni dia bagi dalam percentage. Okay. Nampak? Dia bagi dalam percentage kat sini. Tadi, returns dia bagi dalam RM. Sama je. Cara pengiraan dia sama. Cuma,
you have to know the measurement. Carefully lah with the measurement. Okay, bila melibatkan percentage ni, you have to be careful. Okay. Kalau you tengok kat sini, dalam example ni, pengiraan dia sama. Formula dia sama. Okay. You use the same method. Cuma saya nak nasihatkan kat you, bila melibatkan percentage ni, kadang-kadang probability dia bagi percentage, return pun dia bagi percentage. Bila dua-dua percentage, nanti bila you darab, you akan dapat amount tu. Kalau you ambil bulat-bulat the amount tu, dia akan jadi masalah sebab dia tak tepat. Okay. Kalau you convert dua-dua dalam decimal pun, dia akan jadi masalah juga. So, the best thing is, you pastikan salah satu daripadanya adalah dalam bentuk decimal. Okay. Maksudnya satu dalam bentuk decimal, satu lagi dalam bentuk percentage. Untuk you dapatkan terus nilai yang kita nak. You tak perlu convert dah into percentage ke, into decimal ke. Tak perlu pening kepala. So, dalam example tu ni, you tak perlu ubah apa-apa. Sebab apa? Sebab probability ni kalau you tengok, semua dalam decimal kan. Satu decimal, satu lagi dalam percentage. Jadi, you tak perlu ubah apa-apa. Okay, this is the best lah untuk you dapatkan terus jawapan. Okay, dia tak boleh dua-dua percentage ataupun dua-dua decimal. Okay, kalau kata you dapat soalan dua-dua dia bagi dalam percentage, you convert salah satu kepada decimal. Paling senang nak convert ialah probability lah you convert into decimal. Okay. Alright. So, cara kira dia sama. So, I want you to go through this. Saya rasa yang ni you boleh study sendiri sebab formula tadi sama je. Okay. Untuk expected return kalau you tengok. Ni. Probability darab dengan return. Okay. Probability darab dengan return. So, once you dah dapat semua 1, 2, 3, dapatlah total dia. Summation of expected return tu. Summation dia lah. Okay. And then ni pun 1, 2, 3. Last kali kita akan totalkan dia. Dapatlah expected return. Okay. Yang ini ni, untuk variance ni, probability ni, sebelum you darab, you settlekan dulu dalam kurungan ni. Settlekan dalam kurungan ni dulu. Returns tolak dengan expected return, kuasakan 2. Kuasa 2 ni tak ada ni pula ni. Okay. Yang ni pun sama. Probability ni, sebelum you darab, you settlekan dulu dalam kurungan ni. Returns minus dengan expected return to the power of 2. Okay. Then only you timeskan dengan probability. Boleh? Okay. Dapat 1, 2, 3. Totalkan dapatlah variance. 1, 2, 3. Totalkan dapatlah variance untuk each project. Okay. Sama jugalah yang ni. Untuk standard deviation, kita gunakan square root ni. Okay, you tengok standard deviation for SOSO dengan investment yo-yo. Sekarang ni yang mana yang paling rendah? Yang paling rendah kat sini adalah investment yo-yo kan? Dia punya standard deviation tu 2.25. Okay, and in terms of coefficient of variation, yang paling rendah adalah investment yo-yo juga, which is 0.13. So that's why based on the calculation, we choose investment yo-yo because it is less risky. Tengok jawapan tu. Ini semua yang saya highlight ni ialah keyword. And since it has lower standard deviation and coefficient of variation. Okay, again, kalau standard deviation dengan coefficient of variance ni berlawanan, you patut utamakan yang ini dulu. Coefficient of variance. You tengok coefficient of variance yang paling rendah. Itulah yang you pilih. Okay, itu sahaja untuk topik ni. Okay, hopefully membantu you untuk faham. Okay, and please do all the past semester questions, exercise on past semester questions to reinforce your understanding. Okay, apa-apa soalan you boleh tanya dalam grup WhatsApp lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.